الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, masih kita bersyukur kepada Allah Ta'ala lagi dengan taufik dan juga hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat kita berada dalam majlis yang penuh dengan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini untuk kita sambung lagi dalam mengaji kita akan hadis Nabi SAW daripada kitab Riyadhus Salihin bagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada hadis nombor 19 dalam tajuk yang kecek mengenai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sebelum daripada ini kita dah baca beberapa hadis yang Nabi SAW sendiri jadi contoh yang baik dalam segi nak minta istighfar, minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW maksum, tidak ada dosa, tetapi Nabi SAW pun untuk nak ajar kepada umat dia, ta'limul ummah, ajar kepada umat dia kata cara nak minta istighfar ataupun bilangnya berapa banyak untuk kita nak minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi minta sehari banyaknya iaitu 100 kali minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi telah royak lagi kata pintu ataupun masa yang Allah Ta'ala peluang, hai okat untuk kita nak taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang pertama sekali, masih mana hidup kita ada lagi nyawa dalam dunia ini, masa itulah peluang untuk kita nak taubat kepada Allah. Terabdai ti rau yang kong min shi with you neluk dunia ni nan la kesyung welati Allah Subhanahu wa ta'ala yang kong hai okan hai rau nan kelab นื้อ kelab tua pesu พระองค์ dan juga masa yang kedua iaitu semakin mana terabdai ti yang mai mi ket wan kiamat, tidak berlaku hari kiamat, maka pintu taubat masih buka lagi untuk kita nak minta keampunan dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dua masa sahaja. Dan juga dua masa ni adalah dua masa kita sendiri tak tahu kata bilanya nak sampai ataupun bila nak habis masa ni. Kerana setiap orang kita tak tahu kata bila nak mati, malam yughargir, tak tahu kata ruh nak sampai kepada hulkum kita, tekak kita ni tak tahu bila. Beberapa hari yang telah lepas kita dah dengar berita banyak mengenai dengan saudara kita sakit, saudara kita yang demam, saudara kita yang telah kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita rasanya itu cukup, itu cukup nak jadi satu takdiran hai kabrau ne tanah konti yang mi shiwit duneluk dunia ni. Habis tu ulama orang kata kafa bil mauti wa'idha, cukuplahเพียงพอแล้วสำหรับความตายนั้นที่จะเป็นผู้ตักเตือนที่ดีให้แก่เรา. Dan juga itu salah satu การตักเตือนที่ความตายสามารถที่จะตักเตือนให้แก่เรานั้นก็คือ pintu taubat kepada Allah Ta'ala masih terbuka lagi apabila kita hidup lagi di dalam dunia ini. Sama kita pada hadis nombor 12 pada malam ini, dan juga hadis 20, hadis 21. Tiga-tiga hadis ini adalah hadis yang panjang. Hadis yang panjang dia sebagai kisah cerita yang riwayat daripada Nabi SAW. Hadis nombor 12 untuk kita jagakan masa, kita tak sebaca
sekaligus, tetapi kita nak baca sedikit dan juga kita nak mula terjemah platform selalu dah. Hadis nombor 15 ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia kata wa an Zir bin Hubaish qala ataitu Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffaini. Daripada satu orang tabi'in ni maksud kata orang yang dah jumpa dengan sahabat anak murid Nabi tapi tak dah jumpa dengan Nabi. Dia nama Zir bin Hubaish. Zir bin Hubaish ni orang Arab dia tak nama Zir bin Hubaish. Rumah kita tidak ada manalah nama Zir ataupun nama Hubaish ni. Zir bin Hubaish dia mari cari seorang sahabat Nabi yang namanya Safwan bin Assal. Safwan bin Assal ni seorang sahabat Nabi SAW yang mana dia sebut dalam satu hadis yang mana dia biasa mari cari Nabi juga. Safwan bin Assal bukan sahabat yang sentiasa orang panggil kata duduk dengan Nabi semua, tak. Boleh jadi kata Safwan seorang sahabat yang dia tak duduk dekat dengan Nabi, lama-lama sekali dia mari cari Nabi SAW. Mari satu kali mari cari Nabi dan juga nak minta ambil ilmu daripada Nabi SAW. Zir bin Hubaish mari cari Safwan, mari cari apa? Mari cari satu masalah. Mari cari satu masalah yang sakut dengan al-mashu 'alal khuffaini. Sapu di atas tukang khuf, ataupun tukang khuf ni orang panggil kata tukang kulit. Bukan tukang kain yang kita pakai, tapi tukang kulit yang kita pakai. Kalau orang Arab dia suka pakai ni, ataupun saudara kita jemaah dakwah tabligh pun suka pakai juga. Ini adalah sunnah yang Nabi SAW pakai dan juga ajar. Dia biasa ajar kepada sahabat dia cara pakai bala mana, cara nak sapu, cara nak ambil asmaya bala mana. Zir mari cari Safwan, tanya masalah ni. Masalah yang sakut dengan cara nak sapu di atas tukang khuf apabila kita pakai tukang khuf ataupun tukang kulit. Nak mari dia niat dalam hati nak mari tanya masalah ni. Maka masa yang dia mari sapa kepada Safwan, Safwan tanya kepada dia, "Ma ja'a bika ya Zir?" "Hei Zir, mu mari cariku apa? Ada gapo mari cariku sampai sini ni?" Seolah-olah kata mari jauh. Dan juga Safwan rasa pelik, kata mari cari ni makna kata ada gapo benar yang nak mari cari aku. Zir jawab kata ibtigha'al ilmi. Aku mari cari mung hai Safwan, sahabat Nabi yang mulia, yang dihormati, iaitu tujuannya aku mari cari mung nak ambil ilmu daripadamu, ilmu yang kamu sebagai sahabat Nabi, anak murid Nabi yang biasa ambil daripada Nabi SAW. Maka hari ini aku nak mari ambil ilmu tu lah daripadamu. Maka selepas daripada Safwan tahu tujuan, tahu sebab kata wapanya mari Zir mari cari dia ini iaitu untuk nak ambil ilmu daripada dia. Maka Safwan nak puji dan juga seolah-olah kata nak beri semangat kepada orang yang suka cari ilmu. Dia royak satu perkataan yang Nabi SAW biasa sebut, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Safwan royak kata sesungguhnya malaikat akan buka sayap. Dan juga kita kena ingatlah, malaikat ni bukan sayap seperti dengan burung dah, yang ada dua belah. Beberapa riwayat kata setengah malaikat ni sayap dia 900 sayap. Beberapa riwayat kata setengah malaikat sayap dia ini 400 sayap. Malaikat satu orang malaikat ni tak sama. Hak ni malaikat ni bilangan sayap dia banyak tara ni. Tapi Nabi kata malaikat ada sayap dan juga dia akan buka sayap untuk orang panggil kata nak buka untuk nak orang panggil kata kangpi kepada orang yang sedang duk cari ilmu. Apa dia buka sayap? Kerana dia redha, dia rasa puas hati dan juga dia rasa
orang panggil entah ngaku dengan apa yang mereka sedang-sedang duk cari, iaitu duk cari ilmu. Di sini kita boleh yang pertama sekalinya daripada hadis ning, iaitu kelebihan ilmu dan juga orang yang cari ilmu. Dalam hadis ning Safwan royak kata buka sayap. Nak royak kata malaikat ni puji kepada orang yang suka cari ilmu seperti kita pada hari ini. Seperti kita sekarang lah ni malaikat tu buka sayap. Seperti mana hadis Nabi yang sebut dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW kata, wa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa haffat alaihimul malaikah. Nabi kata tidak ada kelompok mana, kumpulan mana, puak mana yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, mana-mana rumah Allah Taala, baca ayat Quran, baca hadis Nabi, wahyu daripada Allah, dan juga mempelajari akan wahyu itu, malaikat akan buka sayap kepada mereka. Allah Taala akan turun rahmat kepada mereka, akan bubuh sakinah, tenang dalam hati mereka kerana redha ataupun peratai ni singที่พวกเขากำลังแสวงหา Hadirin alim majlis ilmi yang dikasihi sekalian, kita bahas kata ilmu agama yang kita maksudlah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kecek akan kuasa dia dalam Quran. Nabi SAW sebut kuasa dia dalam hadis. Semua itu yang kita maksud iaitu ilmu agama. Ilmu agama, ilmu yang nak bawa kita pergi cari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang nak bawa kita pergi kepada syurga. Manakala ilmu dunia ini dia hanya cukup kepada kita sekadar dunia ni saja. Sekadar dunia ni saja yang dia akan pun perayut kepada kita, tetapi ilmu agama ini akan faedah kepada kita sampai kepada hari kiamat nanti. Dan juga ingatlah bahawa dalam dunia ini tidak ada benda mana-mana yang paling afdal, yang paling mulia, perasa tisut tirau saweng yuk wen ilmu inilah yang paling baik sekali. Tak ada harta yang kita cari pada hari ini tak boleh lawan ilmu lagi. Perangkat ataupun yut kita yang kita nak cari, tamneng acib kita yang kita cari dalam dunia ini tak boleh lawan dengan ilmu agama yang akan nak bawa kita kena Allah, kena Nabi dan juga kena Islam. Ilmu ini adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tak suruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk cari jalan tamah dalam dunia ini, dak mereka ilmu saja. Tuhan tawayat kepada Nabi, ya Muhammad, cari jalanlah tamah duit haji. Ya Muhammad, cari jalanlah tamah orang Islam, dak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, suruh kepada Nabi, suruh Nabi tambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Hai Muhammad, katakanlah, mintalah kepada Tuhan kamu tambah kepada aku akan ilmu. Bahkan Nabi SAW kalau kita nak kacau betul-betul tak perlu ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องขอเพิ่มความรู้จากอัลลอฮ์ Subhanahu wa taala. Tak mesti. Kerana apa? Kerana Nabi SAW Allah Taala telah tetap syiar dah kata wahyu Quran yang nak turun kepada Nabi ni sekadar ni. Dan juga wahyu itulah sebagai ilmu yang nak membawa Nabi SAW selamat daripada segala jahat dalam dunia ini. Tapi nak kata Nabi SAW pun Allah Ta'ala sendiri suruh Nabi ni minta kepada dia tambah ilmu. Tak ada tanah gapo sikit habuk dalam dunia ni, dak, melainkan ilmu sahaja. Dengan sebab itu ilmu inilah yang Allah Subhanahu wa taala nak angkat. Allah Subhanahu wa taala cayuk kiat konding kondai neluk dunia ni doi katความรู้ Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat yang saya sedih baca semua setiap kita nak mula majlis ilmi ni, iaitu Allah Ta'ala yang kata yarfa'illah, Allah Ta'ala nak akik tinggi akan orang yang dia beriman kepada Allah Ta'ala dan juga orang yang suka cari ilmu tentang ilmu agama, darajat, peringkat yang tinggi. Dengan sebab itu orang yang dia mengaji ilmu agama, dia mengaji agama dalam dunia ni, orang yang suka tadah ilmu dalam majlis ilmi,
Walaupun di sisi mata manusia dalam dunia ini dia adalah orang yang biasa, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling tinggi sekali. Orang yang paling tinggi sekali, orang yang paling mulia sekali. Dan juga ingatlah kata ilmu ini, dia adalah benda yang penting. Belum kita nak kecek gapo, belum kita nak buat gapo, mesti kena ada ilmu dulu. Nak kecek gapo, nak amal gapo, mesti kena ada ilmu dulu. Kalaulah kita kecek dulu, kita amal dulu, kita ibadat dulu, belum kita nak cari ilmu, maka berkata kita, kamput kita, ibadat kita akan salah lebih banyak daripada kena lagi. Kerana ilmu inilah benda yang akan nak bawa ataupun nak wakwi amal ibadat kita itu tu betul sungguh dengan apa Allah Ta'ala nak. Dengan sebab itu sahabat tanya kepada Nabi SAW dua orang. Orang yang pertama iaitu orang abid, orang yang dia suka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang kedua iaitu orang yang alim, orang yang dia suka cari ilmu dan juga dia amal dengan ilmu itu. Nabi SAW kata, fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnakum. Nabi SAW kata, kelebihan ความประเสริฐ ของคนที่มีความรู้แล้วปฏิบัติกับความรู้เนี่ยเหนือกว่าคนที่ขยันทำอิบาดัตแต่ไม่ขยันแสวงหาความรู้ seperti orang yang dia suka cari ilmu dan juga amal dengan ilmu. Nabi kata seperti dengan ความประเสริฐ ของเขาเนี่ยเหมือนกับความประเสริฐของฉัน. Orang yang suka cari ilmu, amal dengan ilmu, kelebihan ความประเสริฐ dia serupa dengan Nabi. Nabi banding dalam hadis ni serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang yang suka ibadat saja, tak suka cari ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kafatli rajulin ala adnakum, serupa dengan orang, satu orang yang paling rendah sekali daripada kalangan umatku, dalam semua umatku ini. Orang yang rendah sekali daripada kalangan umat Nabi, orang itulah. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala sangat tak suka kepada orang yang rajin beribadat tapi tak rajin cari ilmu. Dengan sebab itu Al-Imam Al-Bukhari riwayat kata, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu kena mari belum daripada kita nak kecek gapo, kena mari belum daripada kita nak amal gapo. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kata, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahwilah, tahaulah, belajarlah. Wi tahu kata tidak ada Tuhan yang lain dalam dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dhanbik, barulah kita beristighfar kepada Allah Taala. Ulama royak kata ayat ni Allah Taala suruh kita ni fa'lam, cari ilmu dulu baru amal. Amal dalam ayat ni apa? Istighfar. Cari ilmu dulu, kenal Tuhan dulu, baru minta istighfar, minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ilmu kita yang sebenar bukan ilmu yang kita ada banyak dah. Kita ngapa banyak, kita ngapa Quran banyak, kita ngapa hadis banyak, kita mengaji banyak dah. Tetapi ilmu yang sebenar iaitu ilmu yang kita faham sungguh walaupun sedikit. Kerana ilmu yang kita faham sungguh inilah adalah satu kebaikan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri satu kebaikan kepada dia, nak tengok kata satu orang nak dapat satu kebaikan daripada Allah, satunya tengok kepada dia rajin cari ilmu ke tak. Kalaulah dia rajin cari ilmu, seolah-olah kata dia adalah satu jakah yang pertama yang Allah Ta'ala akan beri dia faham akan agama. Kita mari ngaji hari ni untuk kita nak faham agama kita, bukan mari ngaji untuk nak dengar saja, dak, untuk kita nak faham akan agama kita. Dan juga kita faham akan agama kita inilah adalah satu khairan, satu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kita. Dan juga ilmu agama pada hari ini tak ramai sangat orang yang minat, tak ramai sangat kepada orang yang suka kepada dia. Nak banding kepada orang ataupun pemuda kita hari ini, kalau mak pak tak hantar pergi sekolah,
tak bangkak, tak paksa dia pergi ngaji sekolah, nasaya tak akan pergi sekolah. Tak akan pergi sekolah. Hari ni syabab kita, wairun kita, kalau nak banding lah, di mana-mana tempat tengok bola, tempat dengan ngaji ilmu dalam masjid ataupun tempat mana-mana yang sebar ilmu, akan nampak tempat yang tengok bola lebih ramai daripada tempat yang belajar ilmu agama lagi. Dengan sebab itu, ilmu pada hari ini Allah Subhanahu wa taala nak tarik, nak ambil kelik ilmu dia. Satu hari cara Allah Taala nak ambil ilmu kelik dengan apa? Dengan matinya ulama. Hari ni orang ngaji agama tak ramai. Tetapi setiap tahun, setiap hari, setiap bulan kita dengar kata ulama di sini mati, ulama sini dimati, ulama sini dimati. Tok guru di sini mati, tok guru di sini mati. Dan juga ingatlah, apabila orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang jadi ulama mati habis, Allah Ta'ala tarik kelik habis. Masyarakat pada masa itu akan huru-hara, wunwan, dan juga berlaku fitnah kejahatan yang banyak. Kerana Nabi kata, Inna Allah la yaqbidul ilman tida'an yantazi'uhu min sudurin nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala nak tarik satu ilmu, bukan Allah Ta'ala nak tarik ilmu yang ada dalam dada orang yang jadi ustaz, orang yang jadi baba, orang yang jadi tok guru, dak. Tetapi cara yang Allah Ta'ala nak tarik ilmu itu biqabdil ulama, dengan Allah Ta'ala ni tarik ulama meklip mari, iaitu mati selalu dah. Apabila masa yang tidak ada ulama, orang yang mengajar Quran sungguh, orang yang mengajar hadis Nabi SAW sungguh, manusia akan bergantung kepada pemimpin ataupun orang yang jahil, orang yang tidak ada ilmu. Ditanya pemimpin, ditanya orang yang jahil, fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ditanya orang yang tidak ada ilmu, maka orang yang tak ada ilmu itu yang kita tanya, dia akan wi fatwa, akan wi ilmu yang dia wi itu dia sendiri sesat dan juga akan buat wi orang sesat pula. Itu yang kita kena jaga hari ni, kita kena cari. Kita nak mengaji, kita kena cari tok guru hak ngajar kita wi kenal Allah Subhanahu wa taala sungguh, dan juga wi kenal Nabi SAW sungguh. Kerana amalan yang kita nak masuk syurga adalah amalan yang Allah Taala ajar kita dalam Quran, amalan yang Nabi SAW ajar kita di dalam hadis dia ataupun sunnah yang sahih dia. Maka Zir, dia dapat satu kelebihan yang Safwan royak kepada dia. Ini yang kita dapat yang pertama sekali. Zir royak lagi kata, aku mari cari mu hari ni kerana qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffaini ba'da al-gha'iti wal bauli. Aku rasa syok, aku rasa songsai dalam hatiku, kata selepas daripada aku kencing, selepas daripada aku qada hajat, adakah aku ni kena pecah tukang khuf, tukang kulit itu, ataupun aku boleh sapu di atas dia. Hak ni satu masalah yang Zir mari ni dia ada panha ataupun benda yang kita tak, benda yang dia syak songsai leka mai ruham tak ki cacin. Mari cari kepada Safwan ibn Assan. Aku mari cari masalah ni kepadamu, tanya kepadamu, wa apa hai Safwan? Wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab mu ni orang yang biasa hidup bersama dengan Nabi, orang yang jadi sahabat kepada Nabi, maka aku yakin kata mu ni akan tahu masalah ni, akan biasa dengar, biasa berjumpa semasa Nabi SAW masih hidup lagi. Dengan sebab itu aku mari cari mu hari ni. Habis itu kita ni salah satu di sini yang kita dapat faedah yang kedua, apa masalah yang kita tak tahu, apa masalah agama yang kita tak cerak, tak yakin ataupun berlaku kosong sai dalam hati kita ini, Allah Subhanahu wa taala ajar kita, iaitu fasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Suruh tanya kepada orang yang ada ilmu kalaulah benda itu kamu tak tahu. Habis tu demo yang kata cara nak buat tom yam tu ada sebut tak dalam Quran? Ada. Cara mana? Tanya orang yang alim mengenai dengan tom yam itu. Ditanya orang panggil kata chef yang geti buat tom yam, fasalu ahlal dzikri. Ditanya kepada orang yang dia tu geti ilmu tu sungguh,
Baru kita boleh tahu kata cara nak buat gitu, nak buat gini ni balas mana. Habis tu yang kita dapatnya, apabila kita nak cari ustaz, kena cari ustaz yang gerti sungguh akan masalah itu. Bukan kata kita hanya kata redeng, kita tak tahu kata baba sore tu tahu sungguh ataupun tidak, aling sungguh mengenai dengan Al-Quran ataupun hadis kedak, itu jangan. Kerana Zid dia tahu sungguh kata Safwan, aling sungguh haning. Habis itu dia mari cari kepada Safwan. Hal sami'tahu yadhkuru fi zalika syai'an? Hey Safwan, adakah mu biasa dengar masalah ni daripada Nabi SAW? Ada biasa dengar ke tak? Nabi biasa sebut ke tak mengenai dengan ni? Maka Safwan jawab kata, na'am, ya, Nabi SAW biasa sebut. Nabi SAW sebut, kana ya'muruna idha kunna safaran aw musafirina alla nanzi'a khifafana 3 ayyam wa layalihinna illa min janabah lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Kerana semasa Nabi hidup dulu tu, Nabi biasa suruh fak kami ni, apabila fak kami musafir, dencang, dan juga masa keluar dan musafir itu tu, ambil air semaya sudah, pakai token khuf, pakai token kulit. Maka Nabi SAW suruh fak kami, jangan pecah token tu. Kalaulah selepas daripada keluar musafir, dencang leo ni, yang mai teng, kamnut 3 คืน 3 วัน jangan kita pecah, walaupun kita kecing, walaupun kita qada hajat, walaupun kita tidur sampai ke habis air semaya, bangun semula, jangan pecah, sapuh sahaja di atas tu. Melainkan satu sahaja yang kamu kena pecah apabila berlaku junub, berlaku janabah. Orang panggil kata hadas besar lah. Hadas besar seperti ngiga, bersetubuh dengan isteri. Apabila berlaku hadas kecil seperti kecing, seperti qada hajat, seperti tidur wakwi atau asmaya, jangan pecah kalaulah tak cukup 3 hari. Tak cukup 3 hari 3 malam, ini adalah masa yang Nabi SAW kepada orang yang musafir, orang yang dencang. Manakala kita kalaulah duduk di kampung tak musafir gimana, masa yang kita boleh pakai tukang khuf, tukang kulit itu tu, kalaulah tak berlaku hadas besar, hanya 1 hari dan juga 1 malam saja, ataupun lebih kurangnya 24 jam saja. Tukang khuf ni boleh pakai ke tak kalau kita tak musafir? Boleh. Tapi cara belum kita nak pakai tu, kita ambil air semaya syiak, duduk dalam hal keadaan kita cuci, kita pakai tukang khuf. Kita pakai tukang khuf tu, kita maya zuhur misalnya kata, bawa nak masuk asar, kita dah kecing, kita dah qada hajat, ataupun kita tidur, bangun mari masuk waktu asar, kita tak kena pecah tukang khuf, hanya kita sapuh tukang khuf. Cara sapuh dia iaitu kita sapuh di atas, kaki kita sapuh di atas di situ. Gitu more sapuh di atas tu. Cara dia sapuh sekadar tu ya. Kalau kita mikir dengan otak kita, subhanallah, maha suci bagi Allah Ta'ala, apa Nabi suruh sapuh di atasnya? Kerana kita pakai tukang ni, tempat yang kita jijak di mana? Di bawah. Patutnya kalau mikir dengan otak, patutnya apabila kita nak semaya atau kita nak ambil semaya dengan cara tak kena baca tukang khuf ni, sekadar sapu bawah lah, sebab bawah yang kita jijak. Kabut dia lekat, gapo sahaja dia lekat bawah. Tapi Nabi SAW ajar kita suruh sapu di atas. Habis tu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia kata, "Lau kana ad-din bir-ra'yi." Kalau agama kita hari ni agama kita duk dengan otak, nescaya aku akan sapuh tukang khuf di bawah lebih daripada atas. Tapi agama ni, ingatlah, agama yang kita nak amal, yang kita nak buat gapo, cara dia sahaja nak ibadat kepada Allah Ta'ala, bukan mikir dengan otak kita. Otak kita mikir, otak kita bijak tara mana, cidik tara mana, tak boleh lawan lagi dengan wahyu Allah Ta'ala dan juga wahyu daripada Nabi SAW. Nabi royak balas mana? Balas tu. Walaupun otak kita mikir, baiklah, yang patut dia. Tak. Agama bukan dengan otak, tak. Habis tu Ali royak kata, kalau agama dengan otak sungguh ni,
aku akan sapu di bawah lebih daripada sapu di atas. Tapi agama ini adalah turut Nabi dan juga turut Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata bala mana, Allah Taala kata bala mana, itulah agama kita. Umar ibn Khattab yang kata, dia tengok kepada batu hitam. Hei batu hitam, mung ni batu yang biasa saja ya. La tadurru wa la tanfa', ta'wi mudarat kepada aku gapo saja, ta'wi manfaat kepada aku saja. Tapi aku, kalaulah aku tak tengok Nabi biasa kucuk mung, hari ni aku tak akan kucuk mung juga. Umar ni cidik, kucuk apa batunya? Tak ada faedah apa ni batu biasa ya. Tak ada satu riwayat pun yang Nabi kata kalau kucuk batu ni boleh gini. Tak. Tak ada walau satu ayat. Tapi Umar buat ni kerana tengok Nabi buat. Turut Nabi. Nah, yang kata agama kita ni duduk dengan wahyu. Semakin mana otak kita bijak, tak boleh lawan. Orang panggil tak makin dengan wahyu daripada Allah dan juga daripada Nabi SAW. Iaitu yang kita dapat daripada hadis ni yang ketiga, iaitu sunnah sapuh tukang khuf. Dan juga dia adalah amalan orang yang pegang dengan sunnah sungguh ni, ataupun yang kita panggil kata ahlus sunnah. Cau sunnah terpatibatkan. Terpatibatkan kerana Nabi SAW telah kecek banyak mengenai dengan tukang khuf. Dan juga sahabat ni lebih kurang daripada 40 orang ataupun 40 hadis daripada Nabi yang kecek mengenai dengan tukang khuf. Habis tu setengah ulama ni apabila sebenarnya cara sapu tukang khuf ni patut buh dalam kitab fiqh saja dia ya. Tapi setengah ulama apabila dia kecek bab akidah, bab yang sakut dengan pegangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia ambil juga masalah ni buh dalam kitab dia. Apa? Kerana golongan orang Syiah Rafidah, dia ingkar, dia patisik kata khuf tidak ada dalam agama Islam. Dia kata agama Islam dia yang dia pegang tu lah, tidak ada sunnah untuk kita sapuh di atas tukang kulit, tukang khuf yang kita pakai. Dia patisik. Ya, orang kata benda ini adalah benda yang bid'ah, benda yang tidak ada dalam agama Islam. Yang paling ajib, yang paling peliknya, hadis yang kecek mengenai dengan tukang khuf ni ada riwayat daripada Ali bin Abi Talib. Apa? Orang Syiah ni dia pro kepada Ali, dia pro kepada keluarga Nabi SAW. Orang Syiah ni dia sesat apa? Dia sesat sebab dia pro kepada Ali. Dia orang yang kata patutnya orang yang nak jadi khalifah selepas daripada Nabi mati Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Bahkan mereka takfir. Takfir ni mana apa? Tasin kata Abu Bakar, Umar, Aisyah radhiyallahu anha dan juga sahabat lain-lain lagi jatuh agama jadi kufur. Hal ni adalah akidah pegangan kan yitman kong kauti sesak lompit. Kerana kita adalah ahli sunnah, kita pergi kata khalifah yang pertama Abu Bakar. Kita yang kata Abu Bakar, Umar, Aisyah adalah ummul mukminin dan juga mereka itu adalah orang yang beriman. Dengan sebab itu, dalam hadis ning mari tanya mengenai dengan khuf, maka Nabi SAW riwayat kepada kita kata apabila kita tak musafir, kita pakai tukang khuf, masa kita hanya 24 jam ataupun satu hari satu malam sahaja. Satu hari satu malam sahaja. Kalaulah kita mula pakai tukang khuf, saning kau main ngorek. Kita mai semaya sudah, kita pakai tukang khuf. Kalau isya tadi ya atas semaya, kita hanya gimi semaya tepat tangan anggota kita, bawa sampai di kaki, hanya sapuh di atas tukang khuf saja. Sama juga dengan tukang. Setengah ulama yang kata tukang pun boleh sapu juga, tetapi kena tukang yang bukan tukang yang carik ataupun tukang yang nipis. Kena jadi tukang yang tebal lah. Itu yang ulama dia beri. Manakala orang yang dia musafir konti tentang Nabi SAW di masa ya 3 hari 3 malam. Misalnya kata kita pakai mengorek saat ni, masa habis bila? Esok mengorek, betul tak? 24 jam. Esok mengorek habis masa kita pakai tukang. Maksud kata rau sama tidak sai tung tau nang ni ni. ถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เดินทางจนกระทั่งถึงมักริบพรุ่งนี้ misalnya kata kita mayasa esok tu kita mi asmaye dan juga kita sapu di atas tukang khuf tu, bahasa pangorek amaya kita tak habis lagi. Amaya kita tak habis lagi,
Tapi cara dianya kita baca token khuf tu, kita tak kena ambil asmaya semula dah. Kita tak kena ambil asmaya semula. Sama juga dengan orang yang musafir. Kerana satu kali Nabi SAW ni musafir bersama dengan sahabat yang namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni dia musafir, ดินทางพร้อมกับนบีจนกระทั่งเมื่อถึงเวลานบีSAWจะเอาน้ำละหมาด Mughirah ataupun sahabat yang lain ni mereka suka nak khidmat kepada Nabi. Mughirah ni dia tunduk diri untuk nanti cangwak ที่จะถอดถุงเท้าให้ท่านนบี nak baca tukin kepada Nabi. Nabi SAW wayak kepada Mughirah kata, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Tinggal dia, tak usah pecahlah tukin aku. Mughirah tak usah pecahlah. Kerana tukin yang aku pakai ini adalah tukin khuf, dan juga aku pakai dia itu dengan hal keadaan aku cuci. Mana kata kau ambil asmaya pakai. Mana kata kalau Nabi ambil asmaya, Nabi suka dan nak sapuh sahaja ya. Tak kena pecah. Itu bagi orang yang musafir. Orang yang musafir. Syarat yang kita nak pakai tukin khufnya 3 syarat. Sama kai. Satunya, belum kita nak pakai kita kena ambil asmaya. Mana kata kita kena duduk dengan hal keadaan cuci. Yang keduanya, hadas yang kita boleh sapu hanya hadas kecil saja. Tadilah yang saya sebut kecing, qada hajat, tidur saja. Manakala kalau berlaku junub, mengigar mimpi ataupun bersetubuh dengan isteri, kena pecah. Mi asmaya semula. Kena pecah, kena sapu, kena basuh semula. Dan juga yang ketiga, tong yunai raya welati anuyat. Seperti kita yang tadi kata, kalau orang yang mukim, tak musafir, hanya 24 jam, sambap konti dan tangan ke 3 วัน 3 คืน 3 วัน 3 คืน การเช็ด sapuh tukin khuf ning bila nak jadi mokak. Satunya apabila kita pecah tak cukup 3 hari lagi kita pecah dah mokak tu. Kena nak baru pakai semula ni, kena bila semula. Cukup sehari bagi orang yang tak musafir, dan juga 3 hari bagi orang yang musafir. Yang kedua, apabila kita berlaku janabah lah. Kita berlaku hadas besar yang kita kena mandi wajib tu. Kena akid hadas dengan mandi wajib tu, kena bila semula. Dan juga yang ketiganya apabila nak jadi mokak, mekrok welati ti kamnud ataupun ti anuyat hasain. Itu mengenai dengan khuf. Maka zir dairab kamtab cak Safwan ibn Assan. Sehingga kamtam ti song zir tanya pula. Tanya pula kepada Safwan, hal sami'tahu yadhkuruhu fil hawa syai'a. Hey Safwan, แล้วคุณได้เคยยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึง hawa อารมณ์ไฟต่ำบ้างไหม biasa dengar tak Nabi kecek mengenai dengan hawa nafsu? Maka Safwan kata, na'am, ya biasa dengar. Biasa dengar. Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali ครั้งหนึ่งพวกเราเนี่ยเคยเดินทางพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งมีช่วงเวลาหนึ่ง satu masa kami duduk di tepi Nabi, duduk dekat dengan Nabi, ada satu orang Arab Badawi. Arab Badawi ni Arab Shonabot, Arab duduk dalam kampung. Mari nak jumpa dengan Nabi, panggil Nabi dengan suara yang tinggi. Panggil Nabi kata, ya Muhammad. Hey Muhammad. Sahabat biasa tak panggil nama Nabi, dia panggil ya Rasulullah. Tapi orang Arab Badawi ni dia kurang akhlak. Dia kurang akhlak kerana apa? Kerana dia jauh daripada bana. Orang yang tidak duduk dengan ilmu sangat, tidak maju sangat. Habis tu apabila dia masuk mari cari Nabi, kecing dalam masjid Nabi katik, gora dalam masjid Nabi katik, sebut ataupun panggil nama Nabi SAW dengan nama dan juga dengan suara yang tinggi. Hak ni semuanya tunjuk kata kurangnya akhlak. Kerana dia adalah Arab Badawi. Dia panggil ya Muhammad. Maka Nabi SAW dengarlah suara dia, jawab kepada dia. Jawab kepada dia kata Ha'um ni kata, makna bahasa Arab kata, ada gapo weh? Nabi jawab dengan suara yang tinggi sama dengan dia panggil Nabi tadi. Dia panggil Nabi suara tinggi, Nabi jawab kepada dia suara tinggi juga. Ada gapo weh? Soalan tergitulah. Ada gapo? Sahabat yang duduk tepi tu masuk pergi jekoh kepada Arab Badawi itu kata, "Waihak, apa omong ni?"
Wa anta 'inda Rasulillah. Mung ni duduk depan Nabi ni, buat apa kena akik suara panggil Nabi dengan suara yang tinggi? Ini adalah yang kita dapatnya, akhlak dengan Nabi kena ada. Bukan hanya sahabat Nabi sahaja yang Allah Subhanahu wa taala sebut oleh Quran kata, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Allah Taala kata, hei orang yang beriman, jangan fok kamu ning akik suara lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu masuk sahabat. Masa hari ni kita masuk dak? Masuk juga. Bila? Apabila kita pergi buat haji, apabila kita pergi buat umrah, dan juga kita pergi ziarah kubur Nabi, ziarah masjid Nabi, kita jangan akak suara tinggi dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adat yang kita ada. Kerana hari ini kubur Nabi duduk di tepi masjid Nabi ya. Kalau kita pergi dalam lebih-lebih lagi satu tempat yang kita panggil Raudah. Raudah tempat orang yang bubuk bakal nak masuk tu. Di antara rumah Nabi, kubur Nabi lah ni sapa kepada mimbar Nabi tu. Ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah. Supaya Nabi kata di antara mimbar aku dengan rumah aku, tempat tu orang panggil kata Raudah, yang mari daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Hari ni pakak bubuk nak masuk. Dadu kena jaga pula. 15 anak tu baik, 15 anak tu baik. Biar main tak sudah kena hamat tu baik. Tempat yang orang pakai nak duduk belaka. Kalau tak ada dadu, kan dulu saya biasa dare lah, kalau tak ada dadu tu bubuk lebih dah duduk sujud di atas belakang orang. Kerana tempat tak cukup. Pakai nak masuk hidup dalam tu belaka. Dan juga setengah orang mari dengan cara yang tidak beradab, pakai duk bubuk balah dengan suara yang tinggi, bahkan mereka itu duduk di tepi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cegah kepada dia, royak kepada dia, kata mun di depan Nabi ni slow suara sikit. Arab Badawi kain lah, tak reti kan? Wallahi, sumpah dengan Allah Taala, la aghdud, aku tak slow suaraku. Tak slow suaraku, kenapa? Aku tak slow suaraku. La ilaha illallah. Tak slow suaraku. Maka dia terus mari cari Nabi ni. Ada soalan juga nak cari, mari nak tanya Nabi nya. Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Ya Muhammad, satu orang yang dia kasih kepada satu kumpulan, satu orang yang dia kasih kepada satu kumpulan, kon ning kau rat, kon klum ningในขณะที่การงานของเขาเนี่ยไม่เท่ากับการงานของพวกเขา supaya kita lah, kita kasih kepada Umar belaka, kasih kepada Abu Bakar belaka, kasih kepada sahabat-sahabat belaka, tapi amalan kita sama tak dengan sahabat? Tak. Tak ada, tak cerak. Tak ada hamat cerak amalan kita dengan sahabat ni. Seolah kata Arab Badawi tanya, kalau khoya cintanakan kita ni, kita sebagai orang mukmin yang akhir zaman ni kasih kepada sahabat belaka, tapi amalan kita ni usah dah, tapi tak sampai peringkat buat dia. Ni orang Badawi ni tanya kata kita. Maka Nabi SAW jawab kata, al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Satu orang itu dia akan duduk bersama dengan orang yang dia kasih dalam dunia ini pada hari kiamat nanti. Hari dunia ni kita kasih kepada siapa? Hari akhirat kita akan bersama dengan orang itulah. Seperti mana cerita yang biasa berlaku, seorang lelaki mari cari Nabi SAW. Mari cari kepada Nabi, kata, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila nak berlaku hari kiamat ni? Bila nak berlaku hari kiamat? Mari tanya Nabi, bila nak berlaku kiamat? Nabi adakah tahu kau nak berlaku kiamat bila? Tak. Ilmu yang nak tahu kata bila nak berlaku hari kiamat, tak ada manusia mana dalam dunia ni tahu, malaikat Allah Subhanahu wa taala sahaja. Nabi tanya kelik, kata, wa ma a'datta lis-sa'ah. Faham duk cedek apa untuk nak pergi kepada hari kiamat? Triam arai wai samrap capai wan kiamat. Kalau berlaku kiamat, mu cedek apa pada hari kiamat? Dia jawab kata, aku tidak ada gapo banyak. Aku ada dua ya. Satunya hubbullah, ความรักของฉันที่มีต่อ Allah วะรอซูลิฮิและความรักของฉันที่มีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม. Dua perkara ni yang aku cedek untuk hari kiamat.
Maka Nabi jawab kepada kita, innaka ma'a man ahbabta. Kalau gitu mu tak usah bimbang. Bila nak berlaku hari kiamat tak usah bimbang. Kerana berlaku hari kiamat esok, berlaku kiamat tadi, mu akan bersama dengan orang yang mukasir. Siapa? Allah Ta'ala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mukasir tak ada, yang moyak tak ada lah. Tak usah bimbang. Ni nak yang kelebihannya, orang yang dia kasih kepada siapa dalam dunia ini, dia akan bersama dengan mereka itulah pada hari kiamat nanti. Jaga baik-baik, jangan kita kasih orang lain selain daripada orang-orang yang jujur. Kasih orang lain selain daripada Nabi SAW. Kasih orang lain selain daripada Abu Bakar, selain daripada Umar, selain daripada Uthman dan juga selain daripada sahabat Nabi. Habis tu Anas selepas daripada Nabi jawab kepada orang lelaki tu pasal tu, Anas royak selalu dah kata, wa inni uhibbu Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar. Aku kasih kepada Nabi, kasih kepada Umar, kasih kepada Abu Bakar, walaupun amalan aku tak sama dengan fak dia tiga orang. Tu Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, yang dia mengaku sendiri. Habis itu yang kita dapat daripada hadis ni, janganlah kita kasih kepada orang kafir. Orang kafir ni aduullah. Orang kafir ni tahu mana yang dia baik dengan kita, dia ada muslihat mi pun prayut thang nan. Dan juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran cerak menyata kata orang kafir ni dia adalah aduun, satru Allah Ta'ala. Fa inna Allah aduun lil kafirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala satru bagi orang kafir. Jangan kita kasih kepada orang kafir hari ni setengah orang Islam kasih kepada orang kafir dan juga baikkan dengan orang Islam. Baik dengan kafir, orang Islam baikkan lawan gitu gini, tapi dengan kafir lemah-lemah gitu gini. Hak ni orang panggil tak balik belaka. Seterusnya dia kata balas mana? Tak ada masuk lagi cerita semua ni Imam Nawawi tak masuk lagi sakut dengan taubat. Akhir sekali lah yang sakut dengan taubatnya. Maka dua cerita Safwan, dua cerita banyak sehingga Safwan dia sebut satu pintu. Hatta dzakara baban min al-maghrib masirata 'ardihi aw yasiru ar-rakibu fi 'ardihi 40 aw 70 aman. Safwan sebut satu pintu, yang mana pintu itu tu duduk di sebelah jatuh sekarang lah ni. Pintu itu duduk di sebelah jatuh, dan juga pintu itu rupa dia ataupun orang panggil kata besar dia, luah dia ini. Nabi SAW orang kata kena guna masa 70 tahun. Luah dia ni. Pintu ni sebelah ni kita nak pergi sampai habis pintu ni. Kalau pintu ni sepik ya. Tapi pintu yang sebut dalam hadis ni luah dia ni kalau ambil musafir pakai masa tangแต่ฝั่งซ้ายฝั่งขวามือจะเดินไปยังซ้ายมือสุดความกว้างของประตูนี่ต้องใช้เวลา40 ปีหรือ70 ปีseperti yang sebut dalam hadis ni. Pintu ni Allah Subhanahu wa taala jadi bila Sufyan, seorang rawi hadis yang mati pada tahun 198 Hijrah, Sufyan ibn Uyainah dia sebut kata pintu ni sekarang ni duduk di mana? Duduk di Syam, patut Syria ni pacuban. Yang mana Allah Ta'ala sang pratu niในวันที่ Allah Subhanahu wa Ta'ala สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและประตูนี้นี่มันจะยังคงเปิดอยู่เพื่อที่จะตอบรับเตาบัตของบ่าวที่มีต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu sekarang ni pintu ni tu buka lagi. Nampak tengok tak? Tak nampak tengok. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi dia pintu ini duduk di negeri Syam, dan juga dia sekarang ni kamlang ปิดอยู่เพื่อที่จะตอบรับเตาบัตทุกการเตาบัตจากบ่าวของ Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. และจะยังคงไม่ปิดจนกระทั่งในวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาจากทิศตะวันตก. Apabila matahari naik sebelah jatuh, masa itu maksudnya berlaku hari kiamat. Pintu ini akan tutup, tak terima taubat daripada mana-mana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang kita dapat daripada hadis ini. Hadis adalah hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Tirmizi dan juga orang-orang lain, dan juga hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis yang peringkatnya emanya hasan boleh guna ataupun peringkat yang tinggi.
iaitu hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita daripada hadis ini yang kita dapatnya lebih kurangnya 5 faedah. Yang pertama sekali mengenai dengan ความประเสริฐของความรู้และการแสวงหาความรู้. Yang keduanya yang kita dapat iaitu cara sunnah kita nak pakai token khuf dan juga cara sunnah untuk kita nak sapuh akan token khuf itu. Kita cuba orang panggil kata belajar pakai token khuf ini lebih lagi semasa musim sejuk tu. Kalau negeri Arab ni musim sejuk, orang Arab wahai pakai lah. Wahai pakai kerana kalau duduk negeri Arab ni musim sejuk lebih daripada negeri kita lagi. Saya duduk di masuk Urdun ni, duduk di Urdun, duduk di Jordan setahun ni. Negeri dia apabila masuk musim sejuk sungguh. Telinga ni merah. Kena pakai katuk telinga tu. Dan juga kaki kita ni akan kering dan juga akan orang panggil kata pecah. Kena pakai waslin. Dan juga kita kena pakai tuking semua. Kain selimut kita ni bukan kain selimut lipih nak. 7 kilo saya pergi mula-mula kejut kan. 7 kilo kena pakai pada kain selimut. Itu musim panas. Dan juga di Urdun ni dia turun salji. Himat turun. Dia cepat ti Amman mengeluang dia tu di Jordan tu turun. Maka orang Arab dia suka pakai lah. Dia suka pakai. Maka kita cari peluang. Kalau kita orang yang tak suka pakai token khuf ni, kita cari peluang biasa sekali tak apa dah. Untuk kita boleh amal dengan hadis yang kita belajar pada hari ni. Supaya dengan Imam Ahmad tu lah. Imam Ahmad ni dia riwayat hadis kata Nabi biasa orang panggil kata krok lihat bekal. Nabi SAW biasa pergi kepada satu kedai rap krok lihat upah dia lah. Nabi pergi dia suruh krok lihat, Nabi bayar duit kepada dia. Imam Ahmad dia nak buat sepuang dengan Nabi. Dia riwayat hadis ni, dia mengapa hadis ni, dia pergi cari kedai orang Arab nanti krok lihat. We orang krok lihat dia dan juga dia bayar duit seperti mana Nabi SAW biasa buat. Satu kali tak apa dah, walaupun satu kali dalam hidup kita untuk kita boleh jawab kata kita amal dah dengan hadis yang kita belajar mengenai dengan sapuh tuking khuf ini. Itulah kita pada hari ini insya-Allah. Dan juga faedah yang ketiga yang kita dapat iaitu apabila kita ada masalah songsai, kita tanya kepada orang yang berilmu. Yang keempatnya, kita kena ada marayat, kena beradab dengan Nabi SAW. Walaupun pada hari ini sendiri pun Nabi tak ada, kita pergi masjid Nabi jangan suara derah. Kalau dalam majlis yang kita ngaji mengenai dengan hadis-hadis Nabi, jangan kita lawan dengan orang ngajar ataupun kita lawan dengan orang yang sedang duk baca hadis Nabi. Dan juga di antara adabnya apabila kita dengar nama Nabi, kita bersolawat kepada Nabi SAW. Dan juga yang kelimanya yang kita dapat daripada hadis ini, kasih kepada dia, kasih kepada siapa dalam dunia ini akan bersama dengan mereka pada hari kiamat nanti. Dan juga yang akhir sekali yang kelima, iaitu masa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup pintu taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuking boleh dengan syarat yang saya tadi. Satunya jangan cari, yang duanya orang panggil kata jangan nipis. Nipis ni maksudnya siapa kan dapat kulit. Kita pakai tuking ni nipis siapa dapat kulit kita. Siapakah nampak kulit kita. Itulah dua syarat. Jangan cari dan juga jangan nipis saja. Allah a'lam.